Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafiz Dolson, dan ini pastikan sahih 27 September 2021. Anda akan bersama saya dalam tempoh 30 minit ini untuk kami kongsikan kepada anda perkembangan dalam dan juga luar negara. Baik, kita mulakan perkembangan terkini status kes COVID-19 setakat 27 September 2021 jam 12.30 hari. Selepas lebih 60 hari kali ini, Malaysia mencatatkan kes yang sangat rendah pada angka 10,959 kes. Setelah kita melihat kes yang begitu tinggi sebelum ini, kali ini menurun dengan mendadak sekali berbanding semalam, dan Selangor juga buat pertama kalinya mencatatkan kes di bawah angka 1,000 untuk beberapa bulan kebelakangan ini. Dan kalau kita lihat, hanya Sarawak dan juga di Johor mencatatkan 4 digit, dan banyak lagi negeri-negeri yang mencatatkan penurunan yang ketara. Ini juga berikutan daripada jumlah pemberian vaksin yang semakin menggalakkan, dicampur pula dengan pemberian vaksin kepada golongan remaja yang sudah pun dimulakan beberapa hari yang lalu. Baik, seterusnya bercakap berkenaan dengan pemberian vaksin, kita ingin lihat pemberian vaksin setakat semalam jam 11.59 malam. Sejumlah 269,465 dos telah diberikan, menangkumi dos pertama dan juga dos kedua. Dan kalau kita melihat kepada jumlah kumulatif pemberian dos vaksin, kini sudah pun melebihi 42 juta individu telah pun menerima dos suntikan vaksin 1 dan juga 2. Dan ini adalah peratusan vaksinasi populasi dewasa yang kita ingin lihat. Bagi kita melihat indikator penting ini, setakat semalam 83.7% dan juga sekurang-kurangnya satu dos kini mencecah 93.7%, dan secara keseluruhan populasi Malaysia pula sudah pun melebihi 60% lengkap vaksinasi. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda satu infografik penting, dan mesej ini adalah benar. Kementerian Kesihatan Malaysia sedang menghubungi kes COVID-19 melalui satu panggilan telefon daripada 0327033000 dan juga melalui SMS untuk mengingatkan mereka supaya mengisi penilaian kendiri HAT dalam MySejahtera bagi pemantauan CAC secara maya. Pada 23 September 2021 pada jam 9 pagi, tim Task Force dari Balai Polis Bangi telah sampai di satu lokasi di mana telah menerima aduan orang awam berkenaan pemakaian gelang berwarna pink sedang berlegar di luar kediaman. Tindakan tim Task Force terus ke lokasi untuk mendapatkan maklumat lanjut. Untuk makluman, mereka adalah pekerja di sebuah kilang yang beralamat di Nilai Negeri Sembilan, disahkan positif COVID-19 dan merupakan warga asing. Mereka telah menjalani ujian saringan COVID-19 di sebuah klinik di Seksyen 7 Bukit Mahkota Bangi. Seramai 18 orang pekerja yang telah disahkan positif COVID-19 yang dipakaikan gelang pink dan diarahkan menjalani kuarantin kendiri di kediaman mereka di alamat Seksyen 7 Bukit Mahkota. Tarikh kuarantin adalah dalam tempoh dari 22 September sehingga 1 Oktober 2021. Gambar-gambar yang ditularkan adalah selepas mereka dipakaikan gelang pink dari klinik dan berjalan menghala ke kediaman masing-masing. Telah dimaklumkan kepada majikan mereka mengenai situasi dan diarahkan melakukan pemerhatian dan pemantauan terhadap pekerja mereka. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP ingin menegaskan bahawa mesej yang sedang tular melalui WhatsApp adalah tidak benar. KWSP ingin menjelaskan bahawa sekiranya penama meninggal dunia, hanya bahagian penama tersebut sahaja akan terbatal. Simpanan yang tidak dituntut masih di KWSP sehingga si mati, iaitu ahli, mencapai umur 100 tahun, di mana simpanan tersebut akan dipindahkan ke pendaftar wang tidak dituntut KWSP, menasihatkan agar ahli mengemaskini maklumat penamaan mereka bagi memudahkan agihan simpanan sekiranya berlaku kematian kelak. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC ingin mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan panggilan dan SMS yang diterima daripada pihak tidak dikenali dan mencurigakan. Peringatan ini timbul susulan wujud tindakan oleh pihak tidak dikenali yang menyamar sebagai wakil dari sebuah syarikat penyelia perkhidmatan dan menawarkan wang jumlah sebanyak RM300 melalui jaringan prihatin. Para pengguna yang dihubungi itu bagaimanapun perlu memberikan nombor kad pengenalan, nombor kad ATM
dan 3 nombor belakang kad ATM dan butiran peribadi mereka. Sehubungan dengan itu, MCMC menggesa orang awam untuk tidak memberi ataupun mendedah maklumat peribadi kepada pihak yang tidak dikenali. Pada masa yang sama, segera laporkan perkara tersebut kepada pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia PDRM untuk perhatian dan tindakan susulan. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda infografik di mana anda perlu fikir dahulu dan jangan terlalu laju apabila hendak berkongsi maklumat yang anda terima. Dapatkan maklumat yang telah ditentusahkan oleh pihak berkuasa. Sesungguhnya, usaha memerangi COVID-19 memerlukan kerjasama semua pihak demi mengurangkan penularan berita palsu dan maklumat tidak tepat yang berupaya mengelirukan rakyat serta mempengaruhi pemikiran supaya bertindak atas kekeliruan maklumat dan juga ilmu. Baik, seterusnya berikutan mesej yang telah ditularkan melalui media sosial dalam kalangan penduduk di daerah Limbang. Pihak kesihatan ingin maklumkan bahawa info tersebut bukan dikeluarkan oleh Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Sehubungan dengan itu, anda diminta untuk bekerjasama dan sesiapa sahaja yang menerima mesej tersebut untuk tidak memanjangkan mesej tular berkenaan kepada individu lain. Anda perlu mendapatkan maklumat yang sahih daripada sumber yang betul sama ada menghubungi Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang di talian 085-211-726 yang merupakan bilik gerakan atau anda boleh melayari laman web rasmi di myhealth.gov.my dan juga infosihat.gov.my. Baik, seterusnya ini berkenaan dengan isu cadangan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik berhubung had lesen memandu bagi warga emas. Dan ini kami kongsikan kepada anda siaran media yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara di mana Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT pada 24 September 2021 telah menyuarakan cadangan agar lesen memandu bagi warga emas dihadkan. Namun, saranan tersebut merupakan cadangan peribadi beliau di peringkat dalaman JSPT sahaja dan belum lagi dibincangkan secara mendalam. Baik, seterusnya, Polis Kontingen Negeri Sembilan memberi amaran kepada penduduk negeri lain supaya tidak mengambil kesempatan merentas masuk ke negeri itu susulan peralihan ke fasa 4 Pelan Pilihan Negara PPN bermula 20 September lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Datuk Muhammad Mat Yusof berkata pihaknya tidak akan melonggarkan kawalan atau penguatkuasaan pematuhan prosedur standard operasi SOP di negeri itu meskipun sudah beralih ke fasa 4 PPN. Beliau berkata ada penduduk di negeri lain yang beranggapan polis akan melonggarkan kawalan di pintu masuk Negeri Sembilan selepas beralih ke fasa 4 PPN dan cuba merentas ke negeri itu atas tujuan melancong atau pulang ke kampung. Pemberian vaksinasi remaja secara berjadual di 156 PPV awam integrasi dan sekolah bermula semalam iaitu 23 September lalu. Melalui pendekatan ini, pemberian vaksinasi secara walk-in ataupun jumpa terus hanya dibenarkan untuk remaja yang tidak bersekolah, remaja yang sedang belajar di IPTA ataupun IPTS dan juga remaja yang bersekolah secara homeschooling. Perkara ini telah ditegaskan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan 1 dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri Pendidikan 1 semasa sesi sidang media pada 22 September 2021. Keutamaan pemberian dos ketiga ini akan tertumpu kepada kumpulan yang berisiko tinggi. Ini soalnya pemberian dos ketiga dan juga dos penggalak, di mana kumpulan yang berisiko tinggi terlebih dahulu seperti anggota barisan hadapan, kesihatan, pesakit kurang upaya dan juga daya tahan imun yang rendah, warga tua dengan komorbiditi dan individu yang tinggal atau bekerja di pusat jagaan jangka panjang ataupun long-term care facilities. Dos ketiga pula dapat meningkatkan tahap imuniti dalam kalangan individu berisiko tinggi terhadap jangkitan COVID-19 di mana dos kedua tidak mencukupi untuk meningkatkan tindak balas imuniti terhadap jangkitan COVID-19. Untuk itu, panel pakar perubatan dan kesihatan sedang membangunkan garis panduan pelaksanaan pemberian dos ketiga ini dan akan dibentangkan di dalam mesyuarat JKJAV yang akan datang. Bagi dos penggalak pula atau booster shot diberikan kepada semua individu untuk meningkatkan tahap imuniti yang mungkin menurun dalam tempoh tertentu selepas dos kedua.
Baik, seterusnya, tahukah anda perbezaan mesej atau email yang mengandungi scam? Anda boleh melihat kepada infografik yang kami sediakan di mana anda perlu sentiasa berwaspada dengan semak dan dengan institusi perbankan, dan sekiranya menerima mesej atau email yang mencurigakan, anda boleh laporkan kepada pihak berkuasa atau segera melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Baik, pastikan saya berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Konten yang nak kita sampaikan tu juga kena kreatif lah. Kena kreatif. Tidak semuanya mesti bercakap macam saya sedang cakap sekarang. Ada kaedah. Boleh buat dalam bentuk short clips misalnya. Boleh buat dalam bentuk influencer yang menyampaikan. Kadang-kadang kalau menteri bercakap belum tentu lagi berkesan juga. Ya, tapi kalau ada seorang influencer, dia ada ramai followers misalnya. Kalau dia pun turut mengambil peranan untuk mengingatkan masyarakat, kita ni dah nak pergi ke zaman endemik, jadi janganlah tunggu soal penguat kuasa yang nak kuat kuasakan. Mari kita beramai-ramai, kita rakyat, kita laksanakan sendiri secara sukarela. Jadi influencer yang begitu mempunyai kesan. Jadi banyak teknik, banyak kaedah. Macam saya kata tadilah, community empowerment. Biarlah masyarakat sendiri, rakyat sendiri sama-sama menjayakan ini. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Lebih 10 kenderaan diarah berpatah balik oleh polis di sekatan Jalan Raya Lebuh Raya Senai, Desaru semasa cuba merentas daerah memasuki daerah Kota Tinggi Johor. Bagaimanapun, tiada kompaun dikeluarkan setakat ini. Ketua Polis Daerah Superintendent Hussein Zamora berkata, buat masa ini pihaknya mengambil pendekatan menasihat orang awam. Antara punca utama mereka masih belum lengkap divaksinasi, iaitu baru menerima dos pertama atau masih belum melepasi tempoh 14 dan 28 hari selepas dos kedua vaksin. Pemeriksaan turut dibuat di tempat peranginan dan rekreasi. Individu yang gagal mematuhi SOP Fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN diarah meninggalkan kawasan tersebut. Baik, seterusnya, Malaysia mengambil pendekatan menyeluruh dalam menangani krisis kesihatan dan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia menerusi pelaksanaan strategi yang lebih jelas dan dengan 3 prinsip utama. Ia termasuk memperluaskan sistem penyampaian penjagaan kesihatan untuk mencegah penyebaran dan kecenderungan dijangkiti, menyediakan suntikan fiskal strategi untuk melindungi ekonomi dan melindungi kehidupan rakyat. Tambahnya, PPN turut diperkenal sebagai strategi negara untuk keluar daripada situasi pandemik COVID-19. Ini termasuk mempercepat kadar vaksinasi dan membuka semula sektor ekonomi untuk memulihkan ekonomi negara. In doing so, we introduced economic stimulus package worth about 130 billion USD or 36% of our GDP. We ensured inclusive growth by addressing poverty while providing a social safety net to protect vulnerable groups. These packages also play an important role in assisting enterprises to remain afloat during these difficult times. Sarawak menjadi negeri pertama menerima dos penggalak vaksin COVID-19 mulai bulan depan. Jelas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, pemilihan Sarawak kerana negeri itu telah selesai melengkapkan pemberian vaksin kepada individu 18 tahun ke atas. Program ini akan dimulakan setelah garis panduan klinikal dos penggalak siap. Dos tersebut hanya diberikan kepada warga emas berusia 60 tahun ke atas serta mereka yang mempunyai komorbiditi serius. Kita hanya menggalakkan supaya mereka yang berisiko tinggi sahaja buat masa ini diberikan dos penggalak. Kalau kita tengok di negara lain juga, ini adalah amalannya. Dia hanya bagi kepada yang warga emas yang berusia dan juga mereka yang mempunyai komorbiditi yang serius.
Untuk general population, tidak, saya rasa tak banyak ataupun tidak ada negara yang telah pun meluluskan untuk digunakan untuk semua. Guru yang menolak vaksin COVID-19 mungkin ditukar ke tempat lain. Menurut Menteri Kahanan Pendidikan, Datuk Dr. Razi Jidin, ia akan dilaksanakan sekiranya tindakan mereka boleh menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran PDP murid. Pihaknya menerima laporan hampir 2,000 daripada lebih 415,000 orang guru yang enggan divaksin. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razi Jidin mengumumkan fasiliti pendidikan di Langkawi telah bersedia menerima kehadiran pelajar bermula 3 Oktober ini. Kita akan ambil tindakan untuk buat masa ini. Kita sedang melihat bagaimana kita boleh bawa keluar guru ini dan tukarkan ke mereka ke tempat-tempat yang lebih sesuai. Dan ini akan mungkin melibatkan pertukaran antara negeri sebagai contoh. Inisiatif My Digital iaitu untuk menambah baik jalur lebar terutamanya di kawasan pedalaman antara perancangan untuk direalisasikan dalam rancangan Malaysia ke-12. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, ia memudahkan pelajar mengakses jalur lebar ketika sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Jadi dalam rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan, saya percaya kita akan memperkasakan sekali lagi kita punya rancangan meningkatkan konektiviti bagi seluruh negara dan memastikan seluruh negara kita mendapat khidmat 4G, bukan lagi 2G atau 3G, dan juga persiapan sepanjang rancangan Malaysia ke-12 untuk memberi penekanan kepada rolling out program 5G. Kerajaan akan memutuskan terma dan syarat pelaksanaan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI dalam masa terdekat bagi menyiasat dakwaan salah laku pengurusan Lembaga Tabung Haji TH terdahulu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata, namun begitu, terma dan syarat tersebut tidak akan melebihi tempoh RCI terbabit iaitu bermula tahun 2014 hingga 2020 sebagaimana diputuskan sebelum ini. Bagi pelaksanaan RCI tersebut, kertas kabinet telah pun diluluskan pada tempoh pemerintahan kerajaan terdahulu. Kesemua transaksi dan juga apa sahaja bentuk urusan tabung haji yang perlu kepada penyiasatan kerana berbangkit di luar, sama ada melalui sidang parlimen ataupun melalui penulisan-penulisan yang meragukan, yang akhirnya memberi rakyat rasa cemas apa sebenarnya yang berlaku di tabung haji, semuanya akan dirungkaikan melalui penubuhan RCI. Jabatan Alam Sekitar JAS Johor belum dapat mendedahkan keputusan analisis toksin insiden pembuangan sisa kimia terjadual berbahaya di Kampung Baru Seri Aman Selong Kempas walaupun sudah menerima keputusan daripada Jabatan Kimia. Pengarah JAS Johor Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata, pengumuman hasil analisis Jabatan Kimia itu belum dapat didedahkan berikutan ia dapat menjejaskan integriti kertas siasatan terbabit. Bahan bukti dah ada, yang dituduh dah ditahan, cuma proses pembuktian kita tunggu daripada makmal. Dan disyaki, mereka ni sebenarnya orang disyaki, bukan belum pasti tidak bersalah, disyaki. Kita pun dah penahanan dan penyiasatan kita buatlah, insya-Allah. 2 kertas siasatan dibuka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP terhadap peniaga yang menjual kit ujian kediri COVID-19 melebihi harga siling. Jelas pengarah penguatkuasaannya Azman Adam berkata siasatan melibatkan peniaga di Melaka dan juga di Sabah. Menerusi pemeriksaan didapati 33 premis di seluruh negara telah bertindak menjual kit berkenaan melebihi harga siling sejak penetapan harga 5 September lepas. Bagaimanapun, 31 daripada premis berkenaan mengambil tindakan segera selepas diberi amaran dalam tempoh peralihan kecuali 2 premis terbabit. Yang pertama untuk memastikan harganya. Yang kedua kita juga akan melihat di segi rekod, dan yang ketiga kita akan melihat juga di segi kecukupan. Okey. Kecukupan artikel di sesuatu kawasan. Jadi macam Langkawi, di Kuala Kedah, Kuala Perlis,
bilangan artikel ni amat diperlukanlah sebab ia merupakan satu perkara yang perlu dilaksanakan sebelum pada mereka dapat memasuki Langkawi ini. Dua lokaliti di Pahang iaitu Kampung Orang Asli Sungai Mai Jerantut dan Kampung Inoi Rompin dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD selama 14 hari bermula Selasa. Ketua Pengarah Keselamatan Negara MKN Datuk Rozi Mat Saad berkata, lokaliti terbabit dikenakan PKPD sehingga 11 Oktober ini. Ekonomi digital berpotensi menjadi pemacu utama dalam membangunkan industri dan bidang pertumbuhan baharu di ASEAN kerana ia menjadi elemen penting dalam kehidupan harian setiap orang. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, krisis COVID-19 turut mengubah digitalisasi, merangkumi perkhidmatan penjagaan kesihatan sehinggalah pembelian dan pembayaran secara dalam talian. Katanya Malaysia memperkenal Pelan Infrastruktur Digital Negara untuk meningkatkan ketersambungan digital dan mempersiap negara untuk peralihan ke arah teknologi 5G. Pembukaan lebih banyak sektor sosial dan ekonomi secara berperingkat serta kebenaran merentas negeri apabila kadar vaksinasi lengkap populasi dewasa mencapai 90% pertengahan bulan depan pastinya banyak membantu rakyat untuk keluar daripada kepompong kemurungan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan tahun lalu. Peralihan daripada pandemik COVID-19 kepada fasa endemik membuktikan keberkesanan Pelan Pemulihan Negara PPN yang memberi tumpuan kepada usaha mengembalikan persekitaran sosial dan ekonomi negara kepada asal sebelum COVID-19 melanda dunia. Polis Pahang sedia menambah penugasan anggotanya di Pulau Tioman dan Genting Highlands bagi memantau aspek pematuhan prosedur operasi standard SOP apabila destinasi itu mula dibuka kepada pelancong Oktober ini. Ketua Polis Pahang Datuk Ramli Muhammad Yusof berkata, pihaknya sedang mengkaji dan akan mencontohi pengalaman serta amalan polis di Pulau Langkawi, Kedah yang sudah menerima kehadiran pelancong bermula 16 September lalu. Pastikan saya berehat sekali lagi kembali selepas ini. Kita juga bercadang untuk mewujudkan satu command center supaya setiap keputusan yang datang dari Jemaah Menteri dapat kita cerakinkan, kemudian kita salurkan dengan jalur-jalur yang berbagai-bagai. Kita ada misalnya, kita ada pegawai penerangan di setiap jajahan. Macam mana daripada command center direct pergi kepada distrik. Ya. Kemudian kita ada bloggers. Mereka juga nak kepada maklumat. Kita beri maklumat, mereka akan gunakan. Kemudian kita ada JECOM misalnya. Kemudian of course kita ada media elektronik, kita ada media cetak. Jadi kita kena buat engagement yang berbagai-bagai. Kemudian kita ada berbagai-bagai kementerian yang juga kita mesti salurkan kepada tim KOM masing-masing. Jadi rangkaian tu macam jari jemari yang banyak, tapi dia mesti datang daripada satu nerve supaya tidak berlaku pemberitaan yang tidak tepat. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Rancangan baharu terbitan RTM akan bersiaran iaitu inklusif, mencerdaskan semula ekonomi secara pragmatik. Episod pertama akan bermula pada malam ini 27 September 2021 pada jam 8.40 malam bersama Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Anda boleh tonton secara langsung di TV1, di saluran berita RTM dan juga menerusi RTM Klik dan juga menerusi Facebook Live berita RTM. Dan seterusnya, bicara naratif akan membincangkan berkenaan dengan pengoperasian semula sekolah bersama dengan Zainal Abbas, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pada malam ini 27 September pada jam 9 malam, sebaik sahaja selepas rancangan inklusif. Baik, seterusnya, peranan ibu bapa selepas anak divaksin ini bertepatan dengan
program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bagi golongan remaja, di mana anda perlu memantau kesan-kesan sampingan ringan dan bersifat sementara sama seperti golongan dewasa yang menerima sebelum ini, antaranya sakit dan bengkak di tempat suntikan, sakit kepala, menggigil, demam, penat dan sakit otot. Anda perlu mengawasi anak-anak supaya tidak melakukan aktiviti lasak dalam tempoh seminggu selepas divaksinasi. Baik, seterusnya pertandingan cerita pendek sains fiksyen bertemakan sains forensik, syarat dan format penyertaan seperti yang tertera di kaca TV anda, dan hadiah bagi setiap kategori yang ditempatkan tempat pertama berjumlah RM1,000, tempat kedua RM500 dan juga tempat ketiga RM200 serta bahan bacaan bagi setiap tempat pemenang. Untuk maklumat lanjut, anda boleh ikuti laman web dan juga Instagram yang tertera di kaca TV anda. Baik, seterusnya Celik Jawi, acara ini terbuka kepada semua pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta IPTA dan IPTS yang berasal atau menetap di Sabah atau wilayah Persekutuan Labuan, dan juga banyak lagi syarat-syarat, antaranya tarikh tutup penghantaran borang penyertaan dan video adalah pada 13 Oktober 2021. Anda boleh imbas kod QR untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Baik, seterusnya, kempen pengumpulan bahan buangan elektrik dan elektronik e-waste dari isi rumah anjuran Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Terengganu yang akan bermula pada 30 September 2021 pada Khamis ini, yang bertempat di Pejabat Jabatan Alam Sekitar Negeri Terengganu yang bermula pada jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Sekiranya anda mempunyai alat elektronik atau peranti-peranti elektrik ini, anda boleh salurkan barang-barang yang tidak berguna lagi itu di tempat yang dinyatakan. Baik, seterusnya, ini juga penting untuk kami kongsikan kepada anda, iaitu hentikan keganasan rumah tangga terhadap wanita, di mana melibatkan kematian, tekanan perasaan dan trauma, penyakit seksual berjangkit seperti HIV dan sifilis, keguguran akibat daripada kehamilan yang tidak diingini dan lain-lain perkara yang boleh mendatangkan bahaya. Baik, hebahan tadi mengakhiri pastikan sahih. Untuk maklumat lanjut berkenaan dengan rancangan Malaysia ke-12 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri awal pagi tadi, anda boleh terus bersama dengan berita RTM untuk mendapatkan gambaran dan juga pandangan yang lebih luas berkenaan dengan rancangan Malaysia ke-12. Dan kita akan terus paparkan kepada anda perkembangan dari semasa ke semasa. Dan satu lagi pesanan kami kepada anda untuk sentiasa mengemaskini aplikasi MySejahtera anda, terutama sekali status COVID-19 anda, dan pastikan anda sudah lengkap vaksinasi sebelum melakukan sebarang pergerakan dan juga memasuki premis-premis yang ditetapkan. Kerana syarat utama adalah lengkap 2 dos vaksinasi sahaja. Baik, anda masih tak terlambat untuk mendaftarkan diri untuk menerima vaksin. Ayuh keluarga Malaysia, sama-sama kita jayakan pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Saya Hafiz Dosen. Assalamualaikum dan jaga diri.